Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya, Amira Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 8 Mac 2024. Kita ke berita utama. Dua anggota polis, ibu pejabat polis daerah IP dikapit antara 4 mangsa yang hilang selepas bot panjang dinaiki mereka terbalik dan karam di Sungai Batang Baleh petang semalam. Ketua Polis Daerah Kapit Deputi Superintenden Rohanan Nanu berkata bot yang dinaiki kesemua mangsa bersama seorang lagi yang selamat dalam perjalanan membawa bahan letupan seberat 35 kg dan detonator ke Nanggal Tuli. Katanya mangsa yang selamat dikenali sebagai Moses Ngui 47 tahun, manakala dua lagi mangsa yang hilang ialah Emerson John Nain dan Jack Balan. Menjelas lanjut, tragedi yang dilaporkan berlaku kira-kira pukul 5 petang itu dipercayai berlaku apabila bot terbabit merempuh pusaran air menyebabkan terbalik dan karam. Sementara itu, jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak berkata operasi mencari dan menyelamat SAR diteruskan hari ini melibatkan pasukan bomba, polis, Angkatan Pertahanan Awam, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, pejabat residen termasuk ahli keluarga mangsa. Bekas Setiausaha Politik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Farhash Wafa Salvador memfailkan saman fitnah 10 juta ringgit terhadap Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berhubung satu kenyataan fitnah di perkarangan Parlimen tahun lalu. Farhash Wafa selaku plaintif yang juga bekas pengerusi Parti Keadilan Rakyat Perak memfailkan saman tersebut dengan menamakan Wan Ahmad Faisal sebagai defender menerusi firma guaman Tuan Ahmad Daniel Ruben Incorporated pada 22 Januari lalu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kenyataan-kenyataan berbaur fitnah itu didakwa dengan jelas merujuk jelas kepada Farhash Wafa dan turut menggambarkan plaintif kononnya telah menawarkan rasuah atau mengugut ahli parlimen untuk memberi sokongan kepada Perdana Menteri dan kerajaan semasa. Plaintif turut mendakwa kenyataan yang dibuat defendant telah memberi gambaran bahawa beliau telah bersekongkol dan memberi arahan kepada individu yang dikenali sebagai Datuk Botak bagi menawarkan rasuah atau mengugut ahli parlimen lain bagi memperoleh sokongan untuk Perdana Menteri di parlimen. Oleh itu, Farhash Wafa menuntut ganti rugi khas sebanyak 10 juta ringgit serta ganti rugi pampasan am, teruk dan teladan yang juga tidak menyatakan jumlahnya. Kertas siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkaitan kenyataan bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan yang disiarkan pada 20 Februari lalu telah dihantar kepada Pejabat Peguam Negara AGC. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata pihak polis telah melengkapkan kertas siasatan berhubung kes tersebut dan pihaknya sedang menunggu arahan AGC. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Selasa lalu, media melaporkan Abdul Hadi dirakam keterangan pada pukul 2.19 petang di Ibu Pejabat PAS di Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur. Pada 29 Februari lalu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Abdul Hadi yang disiarkannya di laman media sosial yang dipercayai ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Tindakan Adun Selat Kelang, Dato' Abdul Rashid Asari mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari adalah sesuatu yang mengecewakan namun tidak melemahkan bersatu di Selangor. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Dr. Afif Baharudin berkata, kedudukan bersatu di Selangor tetap kukuh meskipun Rashid mengumumkan sokongan kepada Amiruddin. Menurutnya yang juga adun Taman Medan, kepimpinan parti akan membincangkan isu mengenai Abdul Rashid sebelum tindakan lanjut diambil. Semalam, Abdul Rashid menerusi satu kenyataan memaklumkan dia memberikan sokongannya kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor dan perkara itu dibuat dengan rela hati tanpa paksaan. Bersatu pada 2 Mac lalu memida perlembagaan partinya dalam usaha untuk menghalang wakil rakyatnya berpaling tadah. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya
pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka theutusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang pemandu lori dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Shah Alam hari ini atas pertuduhan membunuh seorang wanita warga Thailand di sebuah kondominium di Setia Alam pada 28 Februari lalu. Tiada pengakuan direkodkan. Tertuduh Nathan Vijayakumar sebaliknya mengangguk faham terhadap pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Sasha Diana Sabtu. Berdasarkan pertuduhan, Nathan 37 tahun didakwa menyebabkan kematian ke atas seorang wanita warga negara Thailand, Marwika Lumiai 30 tahun di sebuah unit kondominium di Jalan Setia Dagang pada pukul 10.02 malam. Mahkamah kemudian menetapkan sebutan semula kes pada 7 Jun depan. Utusan Malaysia sebelum ini melaporkan seorang lelaki yang positif dadah jenis kanabis dipercayai menolak teman wanitanya dari tingkat 23 sebuah kondominium selepas kedua-duanya dikatakan bergaduh. Jarang meluangkan masa bersama, pelakon Izani Jasni mendedahkan hubungannya dengan penyanyi rap Noki tidak lagi seakrab dulu. Ujar Izani atau nama lengkapnya Nur Izani Sherazad Jasni, 25 tahun, mereka juga sudah tidak berhubung selain lebih selesa membawa haluan masing-masing. Ditanya punca kerenggangan tersebut, pelakon drama layang-layang perkahwinan itu menegaskan tiada sebarang perselisihan faham, sebaliknya mereka sepakat membawa haluan masing-masing. Terdahulu hubungan Izani dan Noki mula menjadi perhatian ramai selepas mereka dilihat sering meluangkan masa berdua. Namun dalam temu bual sebelum ini, Izani dan Noki enggan mengesahkan mereka sedang bercinta. Kita ke berita dunia. Jemaah Masjid Aulia daerah Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta sudah mula menunaikan solat tarawih pada Rabu lalu dan secara tidak langsung tarikh 1 Ramadan bagi mereka bermula semalam. Hal tersebut tular selepas sebuah video solat tarawih berkenaan dimuat naik di platform TikTok. Imamnya KH Ibnu Hajar Sholeh Pranolo berkata, solat tarawih yang dilakukan oleh jemaah di masjid berkenaan sama dengan solat tarawih di lokasi lain. Menurut Ketua Pejabat Wilayah Kementerian Agama Gunung Kidul, Sakban Nurani, pihaknya akan terus memudahkan jemaah Aulia walaupun terdapat perbezaan pendapat dan berharap umat Islam lain menghargai serta menghormati apa yang dilakukan mereka. Pencipta siri manga dan anime terkemuka dunia, Dragon Ball, Akira Toriyama, dilaporkan meninggal dunia pada usia 68 tahun. Berita pemergian mendiang itu diumumkan sendiri oleh syarikat penerbitan anime berkenaan menerusi satu hantaran di media sosial. Menurut hantaran berkenaan, mendiang menderita sejenis pendarahan berhampiran otak dan menghembuskan nafas terakhir pada 1 Mac lepas. Mendiang dilahirkan di Nagoya, Jepun pada 1955 dan antara karya ikonik beliau adalah anime Dragon Ball pada 1984 yang mengisahkan pengembaraan Goku dan rakan-rakannya. Difahamkan beliau juga dilaporkan masih mempunyai beberapa karya yang sedang dalam pembikinan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi, kita ke berita ekonomi. Projek pembinaan sungai 2 tingkat sejauh 2 km River of Life ROL di Kuala Lumpur dijangka siap lebih awal iaitu sebelum tahun 2030. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, ROL kemungkinan dapat disiapkan lebih awal ekoran perkembangan projek dengan kerjasama baik daripada semua pihak. Projek pembangunan sungai di sepanjang Kuala Lumpur itu dimulakan pada tahun 2021 menggunakan teknologi dari Korea Selatan, membolehkan sungai dijadikan aktiviti rekreasi.
Malah sepanjang tebing sungai tersebut juga bakal dilaksanakan pembangunan moden yang dilengkapi kemudahan riadah dan ruang perniagaan kepada para peniaga kecil. Smart Malaysia mengumumkan permulaan penghantaran Smart #1 Pro, portfolio produk premium meringkat permulaan yang menarik pada harga tanpa insurans dengan cukai jualan dan perkhidmatan sebanyak RM189,000. Ketua Pegawai Eksekutif Smart Malaysia, Zhang Qiang berkata, varian tambahan ini meningkatkan pelbagai rangkaian Smart untuk menawarkan pilihan harian premium yang sempurna untuk keperluan mobiliti individu. Katanya lagi, syarikat teruja untuk memenuhi jangkaan pemandu bandar yang utamakan ciri-ciri praktikal seperti ruang dan jarak 315 km yang lebih daripada mencukupi. Sementara itu, Smart Malaysia berkata Smart #1 Pro menjurus ke arah kelas premium dan menawarkan pengalaman memandu elektrik dengan kuasa maksima pada 200 kW. Kita ke berita sukan. Cabaran pemain negara di terbuka Perancis kini hanya digalas peregu lelaki nombor 1 negara, Aaron Chia So Woo Yik apabila mereka ke suku akhir awal pagi tadi. Diletakkan sebagai pilihan kelima, Aaron Woo Yik mempamerkan permainan mantap apabila mengatasi beregu Taiwan Li Fangqi, Li Fangjian 21-16, 21-18 pada pusingan kedua di Arena Porte de la Chapelle di Paris. Aaron berkata dia berpuas hati dengan corak permainan yang ditampilkan namun sedikit goyah di set kedua. Menanti mereka adalah juara dunia dari Korea Selatan Kang Min Hyuk Seo Seung Jae pada perlawanan suku akhir petang ini. Kali terakhir mereka bertemu menyaksikan Aaron Woo Yik tewas dalam pertarungan 3 set di suku akhir terbuka Malaysia Januari lalu. Bintang muda sensasi Barcelona Pedri dilaporkan tidak lagi menjadi anak emas kelab itu apabila berada dalam pertimbangan untuk dilepaskan. Pemain tengah berusia 21 tahun itu pernah memenangi anugerah terkemuka Golden Boy pada tahun 2022 dan dianggap sebagai salah satu bakat hebat dalam sukan bola sepak dunia. Namun, siri kecederaan yang dialami pemain tersebut membuatkan Barcelona mahu menjualnya. Biarpun dianggap sebagai pemain berbakat, Pedri terlepas hampir 50% perlawanan bersama Barcelona kerana sering mengalami kecederaan sepanjang 3 musim ini. Pedri kini terikat dengan kontrak jangka panjang melibatkan klausa pelepasan bernilai RM6 bilion. Namun dia mungkin dilepaskan sekiranya mendapat tawaran yang lebih baik daripada kelab lain. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 9 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya Amira Shasha mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa 2024 buat seluruh wanita di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.